Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi live ini adalah satu live pendek ya, sebagai memberi penjelasan berhubung dua fitnah yang sedang berlega di media sosial, diwar-warkan oleh orang-orang yang dikira sebagai pro PH dan juga pro BN, dan juga diwar-warkan oleh seorang yang bukan sekadar pro BH, pro BN, tetapi merupakan ahli MKT UMNO, dan yang saya maksudkan ini adalah Lokman Adam. Baik, saya mulakan. Lokman Adam telah di dalam Facebook rasmi beliau telah menimbulkan satu fitnah baru dengan memberi amaran kepada penyokong bosku ya, bahawa ingat-ingatlah ya, yang memenjarakan atau yang humban Najib Razak, ini Lokman kata, yang humban Najib Razak ke dalam penjara adalah PN atau Perikatan Nasional. Ini Lokman katalah. Okey. So ini fitnah pertama saya nak bincang ya. Baik, oleh kerana ianya dikeluarkan, kenyataan ini dikeluarkan oleh Lokman Adam, maka Lokman Adam sekarang ni dilihat sebagai jurucakap MKT UMNO, sebab dialah memberi penjelasan walaupun ahli MKT UMNO. Okey. So Lokman Adam kata berhati-hati, sebab jangan lupa yang humban Najib Razak ke dalam penjara ialah Perikatan Nasional. Baik, ini fitnah pertama yang saya nak bincang. Dan fitnah ini saya anggap adalah fitnah PHBN, kerana bila kita cerita gabungan kerajaan sekarang ni, ianya bukan BN, ianya bukan PH, ianya PHBN. Jadi jika jurucakap UMNO ke jurucakap PKR ke yang berkait dengan PRN, yang berkait dengan kerajaan dan sebagainya, atau hal-hal nasional, saya anggap ianya PHBN. Maka sebab itulah fitnah ini juga adalah fitnah PHBN, kerana PHBN terdesak. Now, mengapa saya katakan fitnah? Pertama ya, bila kita sebut humban ke dalam penjara, maknanya pihak yang akhirnya menyebabkan Najib masuk ke dalam penjara. Dan yang sebab Najib akhirnya masuk ke dalam penjara adalah keputusan Mahkamah Persekutuan. Ya, dalam rayuan terakhir kes SRC, di mana Mahkamah Persekutuan telah mengekalkan sabitan bersalah dan hukuman penjara yang pada awalnya dikenakan oleh Mahkamah Tinggi. Kita akan sampai kepada Mahkamah Tinggi selepas ini. Jadi selepas Mahkamah Persekutuan memutuskan untuk mengekalkan hukuman, maka selepas itu Najib masuk ke dalam penjara. Jadi walaupun Lokman guna istilah humban ke dalam penjara, jadi maksudnya Lokman Najib masuk ke dalam penjara, dan ini adalah selepas keputusan Mahkamah Persekutuan. Now, keputusan Mahkamah Persekutuan ini dibuat bukannya di bawah Perdana Menteri Perikatan Nasional. Keputusan Mahkamah Persekutuan dibuat di bawah Perdana Menteri dari UMNO, Menteri Undang-Undang dari UMNO. Jadi walaupun sebenarnya yang humban ke dalam penjara ni, kita tak boleh kata mahkamah humban, ini tak tepat. Kita tak boleh kata parti humban, ini tak tepat. Sebenarnya Najib akhirnya masuk penjara disebabkan keputusan mahkamah. Dia tak ada kaitan dengan kerajaan, dia tak ada kaitan dengan parti politik. Tetapi memandangkan Lokman ingin mengaitkan dengan parti politik, maka saya nak ingatkan Lokman, Perdana Menteri pada ketika itu adalah Perdana Menteri UMNO. Menteri Undang-Undang pada ketika itu adalah Menteri Undang-Undang dari UMNO. Okey, itu pertama. Kedua, Lokman lupa bahawa sebelum PRU 14, Najib ini tidak boleh disentuh. Orang cuba sentuh dia, dia pecat. Ya, Peguam Negara menjalankan tugas dia untuk membawa satu charge sheet, ya, dokumen dakwaan, yang akhirnya sekarang kita tahu rupa-rupanya Gani Patail menyediakan satu charge sheet atau dokumen dakwaan yang betul.
Maka sel media Najib memfitnah kononnya Gani Patail ataupun Ketua SPRM Abu Kasim bersubahat untuk menulis satu charge sheet ataupun kertas dakwaan yang palsu. Kita sekarang tahu ianya betul. Apa yang terkandung ianya betul. Tapi Najib pecat. Peguam negara tak dapat jalankan tugas dia untuk mendakwa Najib di mahkamah sebab Najib pecat. Najib pecat peguam negara, Najib pecat ketua SMACC atau SPRM, Najib pecat sana, Najib pecat sini, Najib pecat Muhyiddin, ya? Tak boleh disentuh. Tetapi selepas Pakatan Harapan mengambil alih tampuk kepimpinan negara di bawah kerajaan pimpinan Pakatan Harapan dan ya, di bawah peguam negara pilihan DAP, iaitu Tommy Thomas, ya, dan Tommy Thomas sendiri mengaku bahawa Lim Kit Siang lah yang telah mencadangkan nama Tommy Thomas dan ingin Tommy Thomas jadi peguam negara sejak 2008 ke 2000 berapa lagi. So ini atas pengakuan Tommy Thomas sendiri, ya. Jadi Tommy Thomas ni pilihan DAP. Disebabkan Tommy Thomas di bawah PH lah, Najib akhirnya didakwa di mahkamah. Rumah dia digeledah. Dan akhirnya Najib berdepan dengan pertuduhan jenayah. So di bawah siapa? Di bawah kepimpinan PH benda ni berlaku. Now sekali lagi kita tak boleh kaitkan dengan parti politik sebab ini adalah proses mahkamah. Tetapi memandangkan Lokman cuba nak kaitkan dengan parti politik, saya nak ingatkan Lokman, benda ni mula-mula Najib mula-mula menjalani proses mahkamah di bawah pentadbiran PH atas desakan atas kertas dakwaan yang disediakan oleh peguam negara pilihan DAP. So, pendek kata, kes Najib bermula disebabkan peguam negara pilihan DAP. Ya. Dan kesnya berakhir dengan Najib masuk ke mahkamah di bawah pentadbiran, walaupun tak ada kena-mengena, tetapi di bawah pentadbiran Perdana Menteri UMNO. So saya nak tanya Lokman Madam, tang mana wujudnya Perikatan Nasional tu? Lokman nak fitnah, fikir mendalam lah, ya. Hakikatnya Lokman suruh orang jangan lupa sebab perikatan Najib diumumkan ke penjara. Jadi kalau nak guna logik Lokman, saya nak beritahu rakyat, jangan lupa, ya, UMNO sekarang, Lokman Zaid kononnya memperjuangkan Najib. Itu pun kita dah tahu auta tak betul. Kononnya nak perjuangkan Najib, tetapi akhirnya mereka bersekongkol dan tidur sebantal dengan nombor satu, parti yang memilih seorang peguam negara yang akhirnya mendakwa Najib, menyebabkan pendakwaan Najib di mahkamah. Ya. Jadi kau sebenarnya tidur sebantal dengan mereka yang beria-ia sangat nak masukkan Najib ke dalam penjara. Dan baru-baru ni bila timbul ura-ura Anwar akan duduk dalam lembaga pengampunan dan cadangkan atau syorkan Najib diampunkan, ura-ura tu kan, DAP nampaknya ada banyak suara dalam DAP yang membantah. Jadi Lokman nak tipu siapa? Okey, itu fitnah pertama. Mereka terdesak, mereka cuba ubah minda rakyat dengan fakta palsu untuk mengalihkan perhatian daripada hakikat, ya, iaitu mereka tidur sebantal dengan pihak yang beria-ia hendak Najib kekal dalam penjara, yang beria-ia hendak Najib masuk penjara. Ini bukan saya sokong Najib, ini saya cerita fakta. Kedua, ini adalah fitnah dari pro PH. Dan oleh kerana PH dengan BN bersekutu, jadi kita kira fitnah pro PH, pro BN. Iaitu kononnya Tun bekerjasama dengan PAS kerana ada perjanjian. Perjanjiannya adalah anak Tun kena jadi menteri besar. Ini adalah fitnah orang terdesak. Ini kerja laskar-laskar cyber, ya. Tun sekarang ni dia bekerjasama dengan PAS ni bukannya sebab PAS semata-mata, ianya sebab
sudah berlaku penyatuan ummah dalam erti kata sebenar, di mana Tun Mahathir, Hadi Awang, Muhyiddin dan juga Anwar Musa sudah bersekutu duduk di atas satu pentas penyatuan, dan ini amat ditakuti oleh PH dan BN. Mukhriz ni bukannya ahli Perikatan Nasional, ya, bukannya ahli Perikatan Nasional. Jadi tak timbul pun, dan dia bukannya calon, tak timbul pun dia nak jadi menteri besar. Tetapi oleh kerana mereka sudah kehilangan modal, tak ada cara lain, mereka dah terdesak dan nampak dah gelombang penyatuan Melayu Islam ni terlalu besar, akan menjurus kepada tsunami yang akan musnahkan Barisan Nasional dan menyebabkan PH hilang banyak kursi. Dalam keadaan terdesak, mereka tak tahan lihat Tun duduk sepentas dengan pemimpin-pemimpin Melayu lain, maka timbullah fitnah ni. Ya, saudara-saudari, dah terdesak dah sangat PH, BN dan juga kumpulan penyokong mereka atau pro PH, BN. Dah amat terdesak. Laskar-laskar cyber mereka, jentera-jentera mereka sudah tidak ada idea macam mana nak pertahankan parti-parti itu. Malah mereka sendiri, di kalangan mereka sudah mula ada boikot dan sabotaj, di mana ada di kalangan jentera-jentera mereka, saya dipahamkan sudah meluat. Mereka sebab dari peringkat akar umbi menyeluruh dalam UMNO, tak suka Zaid Hamidi, tak suka bekerjasama dengan DAP, ya. Begitu juga di dalam PH, walaupun tak menyeluruh seperti dalam UMNO, tetapi ada banyak suara yang tidak puas hati Zahid naik sebagai timbalan Perdana Menteri dan kerjasama PH dengan pihak yang dahulunya digelar sebagai pencuri, penyangak dan kleptokrat. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.